Assalamualaikum pelajar. Hari ini saya nak jelaskan sedikit tentang sistem raja berperlembagaan. Sistem pemerintahan raja di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini kerana penjajahan yang telah berlaku. Tapi apabila Portugis dan Belanda menjajah tanah Melayu, mereka tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran. Maka pada masa itu, raja-raja masih mempunyai autoriti yang tinggi dalam pentadbiran negeri. Tapi ini berubah apabila British datang ke tanah Melayu kerana apabila perjanjian Pangkor ditandatangani dan kita menerima pegawai British ke dalam sistem pentadbiran kita, maka kuasa raja makin kecil. Dan terhad kepada hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Dan seterusnya apabila ditubuhkan pula negeri-negeri Melayu bersekutu, kuasa sultan makin berkurangan dan lebih banyak kuasa terletak di tangan Residen Jeneral. Apabila Kesatuan Melaya ditubuhkan pada 1946, kuasa raja ataupun sultan makin berkurangan dan mereka hanya bertindak sebagai penasihat kepada Governor British. Oleh sebab itu, kita dapat lihat bahawa kuasa dan pengaruh sultan dalam pentadbiran makin kecil disebabkan campur tangan pihak British. Tapi kenapa kuasa sultan dikembalikan sedikit sebanyak semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Ini adalah kerana tentangan yang hebat yang diberikan apabila Kesatuan Melaya ditubuhkan. Tapi walaupun kuasa sultan dikembalikan sedikit dengan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, keadaannya tidak kembali pulih seperti mana sistem pemerintahan beraja sebelum kedatangan British. Apa yang kita perlu tahu sekarang, negara Malaysia mempunyai 3 sistem pentadbiran yang berjalan pada masa yang sama, iaitu konsep raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen dan sistem persekutuan. 3 sistem ini saling melengkapi antara satu sama lain. One cannot exist well without the other in the Malaysian context. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep raja berperlembagaan? Konsep ini merupakan sistem raja di mana kuasa raja didapati daripada peruntukan perlembagaan. Jadi kuasa ini adalah secara tidak langsung. Walaupun Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja mempunyai kuasa eksekutif, kuasa pemerintahan dan sebagainya, kuasa ini diwakilkan kepada wakil-wakil yang kita sendiri lantik semasa pilihan raya. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara, tapi tugasnya adalah secara simbolik dan bertindak mengikut nasihat secara amnya, kecuali untuk peruntukan-peruntukan yang tertentu dan dijelaskan secara spesifik dalam perlembagaan. Jadi ada 2 institusi yang kita kena tahu, iaitu institusi Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara dan punca kepada semua cabang pentadbiran, iaitu punca kepada eksekutif ataupun pelaksana, badan perundangan iaitu parlimen dan juga badan kehakiman. Dan Yang di-Pertuan Agong akan menjalankan kuasa pemerintahan berpandukan perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong juga merupakan tunggak perpaduan dan tugas ini sangat penting terutama jika kita melihat keadaan politik semasa yang tidak begitu stabil dan juga ancaman kepada Malaysia dari segi pandemik COVID dan sebagainya. Lambang kedaulatan undang-undang itu juga peranan Yang di-Pertuan Agong. Kerana Yang di-Pertuan Agong akan memastikan wakil-wakil rakyat menjalankan tugas mereka dengan amanah. There's a system of check and balance antara 3 sistem pemerintahan yang saya telah jelaskan tadi. Dan Yang di-Pertuan Agong juga merupakan ketua bagi Majlis Raja-Raja. Sebagai ketua negara, apakah kuasa Yang di-Pertuan Agong? Jika kita merujuk kepada perkara 39 dan perkara 40, kita akan dapati bahawa Yang di-Pertuan Agong berhak mengetahui, mengikuti dan campur tangan dalam hal-hal pemerintahan negara. Berkuasa melantik Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Duta dan lain-lain bagi menolong baginda menjalankan pemerintahan negara bagi pihaknya. Secara amnya, Yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri, melainkan ada kuasa yang berada di bawah budi bicara baginda. Ini telah dijelaskan dalam topik 4 tadi. Apakah kuasa perundangan yang terletak pada Yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk memanggil parlimen untuk bersidang,
menangguh dan membubarkan parlimen. Jika kita rujuk kepada perkara 42B, ya, boleh bertitah dalam majlis parlimen dan mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang di parlimen sebelum undang-undang itu boleh diwartakan untuk menjadi undang-undang yang sah. Kuasa juga terletak kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim-Hakim Besar dan Hakim Mahkamah Tinggi. Ini boleh dirujuk dalam perkara 122 Perlembagaan Persekutuan. Proses kehakiman dan keadilan adalah di bawah nama Yang di-Pertuan Agong. Kuasa pengampunan juga ada di bawah Yang di-Pertuan Agong, ya, untuk kesalahan-kesalahan yang tertentu seperti kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Tentera, kesalahan sivil di wilayah persekutuan dan juga hukuman yang dijatuhi oleh Mahkamah Syariah di negeri Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam. Ya, kita boleh rujuk perkara 42. Tadi saya maklumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong secara amnya menjalankan kuasa atas nasihat Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri. Tetapi dalam beberapa perkara, Yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara. Jika kita rujuk kepada perkara 40 dalam kurungan 2, perkara-perkara di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong, maksudnya Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk bertindak bukan atas nasihat, ya, adalah dalam pelantikan Perdana Menteri. Juga dalam tidak memperkenankan permintaan untuk membubarkan parlimen. Itu juga di bawah budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Dan juga baginda boleh meminta diadakan majlis mesyuarat raja-raja dalam perkara-perkara ataupun isu-isu yang tertentu. Persoalan saya, adakah Yang di-Pertuan Agong mesti mengikut nasihat ataupun bertindak atas nasihat Jemaah Menteri ataupun Perdana Menteri dalam semua perkara? Mengikut perkara 40, ya, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat, okey, pada menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan ini atau undang-undang persekutuan. Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri. Jadi kita selalu perlu rujuk kepada perkara 40 ini. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan ini. Maksudnya, secara amnya Yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat Jemaah Menteri, melainkan perkara-perkara yang spesifik di mana Yang di-Pertuan Agong diberi budi bicara. Seperti apa yang saya nyatakan tadi dalam perkara 40 dalam kurangan 2. Di sini saya hendak kongsikan sedikit tentang beberapa keputusan hakim dalam kes mahkamah yang tertentu. Ada kes mahkamah yang memutuskan bahawa bertindak atas nasihat bermaksud Yang di-Pertuan Agong mesti bertindak mengikut apa yang diputuskan oleh Jemaah Menteri, ya. Dalam kes Teh Cheng Poh, Chang Mintat Justice telah mengatakan bahawa executive power is in the hands of the Yang di-Pertuan Agong and his cabinet, though the Yang di-Pertuan Agong is with customary and loyal courtesy asked to be pleased to promulgate the ordinance. However, it is clear that he, as the constitutional monarch, does not refuse. He has no discretion in the matter. Apa yang beliau maksudkan di sini adalah dalam meluluskan undang-undang, iaitu ordinance, Yang di-Pertuan Agong mesti bertindak atas nasihat dan keputusan Jemaah Menteri. Di dalam perkara ini, hakim memutuskan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara untuk menolak. Bagaimana pula, ya, jika ada satu situasi di mana tiada peruntukan jelas dalam perlembagaan yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat? Adakah dalam situasi ini, walaupun tiada peruntukan yang tulis perlu bertindak atas nasihat ataupun hendaklah bertindak atas nasihat, adakah Yang di-Pertuan Agong masih juga perlu bertindak atas nasihat? Kalau kita rujuk kepada kes Abdul Ghani Ali and others against PP, hakim dalam kes ini mengatakan bahawa it is my considered view based on the constitutional provisions and the authority cited that the Yang di-Pertuan Agong, in acting under clause 1 of article 150 of the Constitution, in the position of the constitutional monarch, must act on the advice of the cabinet as provided according to article 40 in the Constitution. Maksudnya, kalau kita rujuk kepada perkara 150 dalam perlembagaan, kita perlu membaca artikel ataupun perkara 150 itu dengan perkara 40. Beliau, hakim dalam kes ini mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong adalah seorang raja berperlembagaan, ya, maka mesti bertindak atas nasihat Jemaah Menteri. Ada beberapa cara untuk seorang hakim mentafsir undang-undang ataupun perlembagaan. Bukan
mentafsir secara literal saja, tetapi kadang-kadang mereka akan menggunakan satu kaedah harmonious construction. Maksudnya, hakim akan mentafsir undang-undang ataupun perlembagaan supaya dapat memberi nyawa kepada peruntukan perlembagaan dan memastikan tafsiran itu tidak membawa kepada ketidakadilan. Sometimes kalau kita interpret satu undang-undang itu dengan literal, itu akan mendatangkan kepada keadaan yang tidak adil ataupun membawa kepada kezaliman kepada rakyat dan sebagainya. So in such situations, then judges can follow the harmonious construction approach when interpreting the Constitution.